Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini saya akan bagi penerangan untuk transposition cipher sahaja. Saya harapkan kamu dah siapkanlah tugasan membuat nota ringkas untuk transposition cipher. Okay, kita lihat dahulu apa dia transposition cipher. Transposition cipher satu kaedah yang mana ianya mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Okey, dalam teks biasa. Abjad-abjad yang ada dalam teks biasa ni dia kedudukannya adalah sama. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana ya. Okey, perubahan yang berlaku ini juga dikenali sebagai pemutaran atau pencampuran ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut scrambling. Okey, penyulitan dan yang sulit menggunakan transposition cipher ni kita perlu gunakan kunci. Ada kunci yang kita akan gunakan. Okey, kalau tak ada kunci kita tak boleh nak sulitkan ataupun nak sulit teks tu. Okey, so dalam transposition kita ada dua jenis transposition cipher iaitu columnar transposition dan juga real frame cipher. So kita akan lihat columnar transposition terlebih dahulu. Okey, columnar transposition. Apa yang dimaksudkan dengan columnar transposition? Okey, columnar transposition ni satu contoh cipher transposisi yang menyulitkan satu mesej dengan menulis dalam jadual secara mendata dengan bilangan laju yang telah ditetapkan. Okey, so maknanya kita akan pilih untuk kunci, kita akan pilih sendiri perkataan yang kita nak buat. Itu berapa abjad yang ada dalam kunci tersebut dia akan tentukan ada berapa bilangan laju dalam jadual. Okey. Manakala abjad yang ada dalam kunci akan menentukan cara bagi mengubah urutan abjad dalam mesej. So maknanya setiap abjad yang ada dalam mesej tu kita akan tulis dalam petak pada setiap petak dalam jadual. Okey, kita lihat contoh 2.3, penyulitan menggunakan columnar transposition. Okey, kat sini kalau kamu dapat lihat, teks biasa yang diberi, yang kita akan sulitkan adalah maklumat mesyuarat akademik. Okey, kamu lihat sini, ini adalah teks biasa. Okey, kita nak sulitkan teks ni supaya orang lain tak tahu apa yang kita nak buat. So, langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita kena pasti dulu kunci apa yang kita nak gunakan. Okey, contoh di sini kita gunakan perkataan bola. Okey, perkataan bola. Okey, ini adalah kunci. Okey, so kita akan buat satu jadual macam di sini. Okey, kita akan buat jadual macam di sini. Okey, bola kita tengok ada 4 huruf, ada 4 abjad. So kita akan buat 4 kolom untuk perkataan ataupun untuk kunci bola. Okey, lepas tu bila kita dah buat 4 kotak, kita akan isikan baris dengan nombor. Okey. Pertamanya kita dah isi sini kata ini adalah kunci. Okey. Okey, ini adalah kunci. Yang di sini kita isikan dia nombor. Okey, kat sini kita isi dia nombor. Okey, kita isi nombor ni mengikut susunan abjad. Okey, iaitu abjad A kan dia abjad yang pertama. So, A ialah nombor 1, B ialah nombor 2. Okey, so dalam perkataan kunci bola ni kita tengok kat sini. Okey, huruf apa yang berada di kedudukan yang pertama dalam susunan abjad? So kita tahu A nombor 1. So kita letakkan A, di bawah A kita letakkan nombor 1. Di bawah huruf B kita letakkan nombor 2. So bila kita kira M, N, O, P, Q, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dulu. Kita akan jumpa L. So L adalah nombor 3.
Okey, abjad O berada pada kedudukan yang terakhir. So, kita letakkan nombor 4. Okey, bila kita dah selesai masukkan kunci, kita dah masukkan susunan nombor tersebut. Okey, apa yang kita akan buat? Kita tengok pada langkah yang kedua. Okey, kita akan gunakan formula. Okey, formula yang mana? Formula yang ini. Okey, formula ni kita akan guna. Okey, kita akan gunakan formula ni. Okey, bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks biasa bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. So, kat sini bilangan abjad teks biasa ni kita akan rujuk kepada yang ini. Okey, saya akan letakkan nombor lah supaya kamu nampak. Okey, saya buat tanda lah, senang buat tanda pangkah. Okey, tanda pangkah yang ini kita letakkan yang ini. Okey, bilangan abjad dalam teks biasa, kamu kira huruf yang ada dalam perkataan maklumat mesyuarat akademik. Okey, kamu kira lah semua ni daripada 1 sampai last kali ni. Okey, berapa ada? Okey, katakanlah seperti dalam contoh ni, kita dah kira kita dapat 25. Okey, kita dapat 5. Kita akan bahagikan bilangan abjad dalam kunci. Dalam kunci kita ada last kali nombor 4. So, kita akan bahagikan 25 dibahagi dengan 4. Kamu akan dapat 6.25. So, kita genapkan dia. Kita dapatlah 7. Kita dapatlah dia 7 baris. So, 7 baris tu kiranya ke bawah lah. Okey, untuk baris. Okey. Kat sini ya, baris. Okey. So, itu adalah untuk baris. Okey, baris kita akan isikan ke bawah lah sebanyak 7. So, daripada bawah, selepas bawah ini, kita akan letakkan kotak ada sebanyak 7. Okey, so kita tengok kat contoh dia. Okey, ini yang mula tadi yang kita buat. Kita isikan kunci, kita isikan susunan abjad. Okey, lepas tu kita dah kirakan ikut formula ada 7 baris. So, kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bila dah kita buat cukup 7 baris, cukup petak, lengkapkan petak tersebut. So, kita isikan maklumat ataupun perkataan yang kita nak sulitkan. So, kamu akan isikanlah start dengan huruf A. Maklumat mesyuarat akademik. So, ini adalah perkataan yang kita nak sulitkan. Kita masuk dia daripada kiri ke kanan, turun sambung ke kiri, sambung lagi ke seterusnya sampai akhir sekali. Okey, kamu perasan kat sini kita ada 3 petak kosong ni kan? Okey, petak kosong ni kamu boleh isi sebarang abjad. Okey. So, sini saya highlightkan perkataan ni. Okey. Petak yang kosong ni boleh diisi dengan sebarang abjad. Tujuan dia kita nak penuhkan jadual sahaja. Okey, so seperti kat sini kita masukkan HTZ. So, kalau kau nak masuk huruf lain pun tiada masalah sebab dia tak mendatangkan apa-apa maksud pun. Dia hanya untuk kita nak sulitkan. Okey. Okey, bila kita dah sulitkan, seterusnya okey, kamu akan tulis teks cipher berdasarkan jadual yang kita dah buat dalam langkah kedua tadi. Okey, mula dari laju 1. So, kat sini kita akan ambil abjad yang ada dalam laju 1, maksudnya yang inilah. Okey, kita akan keluarkan dia dahulu. Abjad dia L, T, Y, A, I, Z. So, inilah dia punya laju 1. Lepas tu kita buat keluar laju yang kedua pula. Okey, M, U, N, U, T, D, K. So, inilah hasil laju 2. Begitu juga ketiga dan keempat. Bila kita dah masukkan, bila kita dah keluarkan teks stepper tersebut, apa yang kita akan buat? Kita akan susun dia lah. Kita akan susunkan seperti di bawah ini. Okey, so ini adalah teks cipher kamu. So, kalau kamu perasan, kita mulakan dengan laju 1 dahulu.
Okey, laju satu dulu. LTYAAIZ. So, kat sini LTYAAIZ. Lepas tu laju kedua. MUMUTDK. MUMUTDK. Lepas tu laju ketiga KASRKMT. KASRKMT. Kita ambil yang last sekali laju 4. AMEAAEX. So, jadilah ini adalah tag cipher dia. Okey. So, cikgu harap kamu boleh faham lah macam mana nak buat dia. Okey, untuk nyah sulit. Nah, sama jugalah. Apa yang kamu akan buat adalah, okey, kamu contoh kat sini dia bagi Ramli menerima tag cipher dan kunci dari pelatih bola sepak. Seperti di bawah, yang ini. Okey. Dengan kunci. Kat sini dia bagi tahu dah. Kunci dia adalah pintu. So, apa yang kamu kena buat? Okay, apa yang kamu kena buat? Kamu kiralah pintu ni ada berapa abjad. Okay, PINTU ada 5. So, kamu susunlah susunan abjad tersebut. Lepas tu, gunakan formula untuk kita tahu berapa baris yang kita hendak gunakan. Okay, so kita dapat 6 baris. Okay. Bilangan abjad dalam tag cipher ni maknanya kamu kira yang inilah. Kiralah E sampai X ni ada berapa. Okey. Kita dapatlah 6 baris. So, kamu akan tambah 6 baris di bawah. Okey, bila kita dah ada 6 baris di bawah. Okey, so kamu tengok balik yang ini. Kamu akan kiralah ada 5. Bukan 5, ada 6. Okey, ada 6 yang kamu perlu asingkan. So, kamu kira E1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sampai sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2, 4, 6. Okay, so yang terakhir lah 6. Okay, so ini adalah laju 1, ini adalah laju 2, ini adalah laju 3, ini adalah laju 4 dan ini adalah laju yang kelima. So, kamu akan masukkan ikut laju seperti ini. Okay, mana laju 1, mana laju 2, 3, 4, 5. Nanti kamu akan dapatlah perkataan dalam teks biasa, iaitu senarai pendek pemain bola sepak. So, huruf XX adalah huruf yang tiada maksud, yang hanya untuk mengisi ruang kosong. Okay. Okay, so cikgu harap kamu dapat faham iaitu macam mana kita nak sulit dan nyah sulitkan teks yang kita terima. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, sebelum tu. Okay, perkara yang penting semasa sulit teks cipher kepada teks biasa menggunakan kolumna, kita perlu mengetahui bilangan laju yang digunakan oleh penghantar mesej. Okay, penerima mesej perlu kira ada berapa abjad dalam perkataan kunci supaya kita dapat tentukan bilangan laju yang hendak kita lukiskan pada jadual. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, sebelum terlupa. Sebagai aktiviti untuk pengukuhan untuk hari ini, cikgu nak kamu cubalah. Kamu reka satu kunci. Kamu reka satu teks biasa. Dan juga, ni lah, kamu cubalah. Gunakan kolomna transposition ni untuk sulitkan nama kamu ataupun apa-apa saja sebagai aktiviti pengukuhan untuk hari ini. Okey? Ini betul-betul. Okey, terima kasih.